Saya Nina. Hai, saya Nabila. Kami The Double N akan bawakan anda suara anak muda dari pelbagai latar belakang menerusi siri Borak Anak Muda menjelang pembentangan bajet 2023. Cadangan, pendapat, your opinion matters. Kita gerak sekarang. Hai, anda bersama saya Nina Rozwan dalam segmen Borak Anak Muda dan kali ini kita akan membincangkan mengenai industri pelancongan. Apakah cabaran yang dihadapi oleh industri pelancongan dan apakah perkara yang kita perlu beri fokus untuk memperkasakan lagi industri pelancongan ini, kerana kita tahu industri pelancongan ini adalah antara sektor-sektor yang paling terkesan apabila negara dilanda COVID-19 dan sekarang kita dalam usaha untuk bangkit semula sektor pelancongan ini. Jadi untuk membincangkan lagi perkara-perkara ini dengan lebih mendalam iaitu bersama saya iaitu Haris Harahap merupakan Exco Malaysian Inbound Tourism Association iaitu Exco MITA. Haris, saya nak cakapkan thank you for being with us today. Terima kasih banyak. Alright Haris, seperti yang kita dapat lihat, sektor pelancongan ini adalah antara penyumbang utama kepada ekonomi negara. Jadi bagaimana Haris boleh jelaskan kepada rakyat di luar sana terutama anak-anak muda, apakah kepentingan industri pelancongan ini kepada negara dalam memperkasakan sektor ini secara sihat dan mampan, dan kita dapat lihat anak-anak muda sekarang suka travel dan mereka juga antara penyumbang kepada sektor pelancongan ini. Tetapi kita juga memerlukan tenaga kerja di antara anak-anak muda dalam sektor perkhidmatan ini. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan lagi penyertaan anak-anak muda ni sebagai penyedia perkhidmatan sektor pelancongan daripada berbanding menjadi sebagai pelancong. Jadi apakah pandangan Haris terhadap ini? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana memberi saya ruang dan peluang untuk saya berkongsi pandangan berkenaan industri pelancongan ini. Okey. Jadi seperti yang kita sedia maklumlah ya. Negara kita telah menghadapi COVID-19 sebelum ni. Terdapat pelbagai sektor, terutama sektor pelancongan amatlah terjejas sekali ya. Pada tahun 2019 kita telah menjana pendapatan sebanyak 86.1 bilion ringgit ya. Dan apabila tibanya COVID, pendapatan negara kita amatlah teruk ya, khususnya di dalam sektor turisme ni. Jadi untuk buat anak muda ya, mereka ini sepatutnya diberi kesedaran bahawa di turisme sektor ni, sektor pelancongan ni mempunyai banyak peluang ya, banyak peluang pekerjaan yang mereka perlu explore lagi. Jadi sebenarnya kita perlukan exposure kepada anak muda ni. Ya, mereka apabila mereka tahu sektor pelancongan ni membawa satu lubuk yang besar, lubuk emas bagi mereka. Contohnya lah sebagai pemandu pelancong, rata-rata pendapatan mereka melebihi 7 hingga 10,000 ya. Ada yang dapat sampai 15,000 ya. Jadi perlunya ada kesedaran lah kepada anak-anak muda ni supaya mereka boleh terlibat terus. Yalah, dengan keadaan inflasi sekarang ni, kos sara hidup yang tinggi dan industri pelancongan pun semakin pulih, saya rasa anak muda perlu ceburi dalam bidang pelancongan inilah. Sepertinya ialah menjadi pemandu pelancong. Jadi ya, kita tahu untuk menjadi pemandu pelancong ni kita perlu hadiri kursus ya. Yuran kursus ni sebanyak RM7,000 ya. Tu yuran ni amat tinggilah sebenarnya. Jadi mana yang berminat untuk jadi pemandu pelancong, terutamanya anak muda, of course lah mereka tiada modal untuk membayar yuran menjadi pemandu pelancong ni. Jadi apa yang kalau boleh saya sarankan kepada kerajaan ialah terutamanya yang telah mengambil belajar kos pelancongan, saya harap mereka ni terus dapat diserapkan di dalam pemandu pelancong lah. Tak perlulah nak bayar 7,000, kos tu amat tinggi. Yalah, kita dah habis belajar, fresh graduate, dan kita tak ada duit untuk kita bayar kursus hingga RM7,000. Jadi saya rasa cara terbaik adalah kerajaan terus serapkan mereka di dalam industri pelancongan ini ataupun jadi sebagai pemandu pelancong. Kerana saya pasti basic yang mereka belajar sewaktu mereka di universiti dulu, di college, saya rasa ilmu mereka sudah cukuplah untuk jadi sebagai pemandu pelancong.
ya, dan banyak lagi lah peluang-peluang yang kita boleh nampak seperti dalam bidang perniagaan dalam pelancongan, ya. Anak-anak muda ni dia ada satu niche minat mereka, contohnya kayak ATV, bungee jumping, ya. Jadi why not kerajaan beri satu modal untuk mereka memulakan bisnes yang berkaitan dalam sektor pelancongan ni lah. Okey, baik. Seperti Haris cakap ni, penyertaan anak-anak muda perlu ditingkatkan kerana mereka ni anak-anak muda pasti ada banyak idea, cadangan yang kreatif untuk memperkasakan lagi sektor pelancongan. Jadi kalau kita dapat lihat tahun 2022 adalah tahun untuk kita masuk dalam fasa pemulihan dan untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ni. Jadi kalau kita dapat lihat untuk pemerhatian Haris sendiri, bagaimanakah proses pemulihan sektor pelancongan kita setakat ini? Adakah berada di tahap baik ataupun perlahan? Pada pandangan Haris? Okey. Seperti yang kita sedia maklum, sektor pelancongan di Malaysia, target untuk kemasukan pelancong asing adalah 2 juta pada tahun ini, ya. Seperti yang saya sedia maklum lah. Jadi kita telah melepasi target 2 juta ni lah. Tapi kita perlu bandingkan, ya, kita menang dengan negara jiran kita, Indonesia, ya, daripada segi number statistik kemasukan pelancong. Tapi kita perlu bandingkan dengan negara yang lebih hebat lagi lah. Jadi bagi saya proses pemulihan ni masih lagi bergerak sederhana lah. Saya rasa perlu dipertingkatkan lagi lah. Kerana di Thailand sahaja mereka telah mencapai 5 juta pelancong, ya. 5 juta pelancong, dan mereka set satu standard yang baru untuk mencapai 10 juta pelancong pada akhir tahun ni. Jadi saya dengar daripada Menteri Pelancongan Datuk Seri Nancy, dia telah setkan satu standard yang baru untuk pelancong masuk ke Malaysia ni dalam 4 juta lebih, ya. Jadi saya rasa itu adalah satu angka yang realistik. Tetapi kalau boleh, kita perlu boostkan lagi lah kemasukan pelancong di dalam negara inilah. Jadi saya rasa ini semua pihak perlu memainkan peranan supaya kita dapat bersama-sama mencapai angka. Mungkin kalau kita boleh capai tahun ni 6 juta, boleh jadi, who knows, kan? Okey, kalau kita dapat lihat tahun 2020 sebenarnya tahun melawat Malaysia dan Malaysia telah mensasarkan 30 juta pelancong. Namun usaha ini tidak dapat dicapai. Tetapi kerajaan sudah menyediakan pelbagai inisiatif seperti Penjana, Pemakasa Plus, Prihatin dan Pemulih. Ini adalah bertujuan untuk suntik semangat kepada penggiat industri untuk bangkit semula dan bekerjasama dengan kerajaan untuk memperkasa semula sektor pelancongan dan kebudayaan negara. Jadi pada pandangan Haris, POV, adakah inisiatif ini adalah jangka pendek ataupun kita perlu beri tumpuan kepada jangka panjang ataupun kedua-duanya sekali? Okey. Kerajaan Malaysia telah memberi pelbagai insentif, ya. Salah satunya adalah gamelan, ya, geran sokongan pelancongan, ya, jom cuti-cuti Malaysia. Ini semua insentif yang bagus dan saya sendiri pun telah menerima satu bantuan daripada kerajaan, ialah disebabkan COVID-19. Jadi bisnes semua tidak berjalan, terutama di tourism sektor ni. Saya pun telah menerima bantuan geran sebanyak 3,000, ya, one off ketika itu. Yes. Kita di dalam bisnes pelancongan ni, kita punya kos tinggi, ya, office lagi, pekerja lagi. Tetapi walaupun 3,000 tu tidak mencukupi, tapi bagi saya sekurang-kurangnya ada tu kira dah consider okey lah bagi saya. Dan saya rasa 3,000 tu mungkin jika terjadinya apa-apa lagi pada masa hadapan, mungkin boleh tingkatkan lagi lah sedikit bantuan tu. Dan kerajaan juga perlu bekerjasama juga, ya, dengan persatuan-persatuan pelancong ni seperti MITA, MATA, MCTA, ya. Jadi perlu bekerjasama dan perlu memberikan, saya rasa perlu memberi satu insentif juga ataupun bajet kepada mereka ni semua, ya, kepada persatuan-persatuan pelancongan ni supaya persatuan pelancong ni boleh menolong kita, menolong travel agency, menolong pemain-pemain industri. Tak semestinya dia akan tolong business owners, dia akan tolong pemandu pelancong, pemandu van pelancongan,
yang on the field lah, ya. Jadi contohnya lah, ya, untuk jangka masa pendeknya adalah grant yang diberi 3,000 atau bantuan sementara lah. Dan untuk jangka masa panjang saya rasa gamelan ni perlu diteruskan juga pada setiap tahun. Gamelan ni adalah satu galakan melancong, promosi grant galakan melancong untuk kita mempromosikan Malaysia di luar sana ataupun di mana-mana lah. Jadi bila kerajaan memberi satu insentif kepada persatuan pelancong ni, jadi apabila travel agency macam saya ataupun mana-manalah yang perlukan nasihat, perlukan guidance kan. Jadi inilah yang memainkan peranan, iaitu persatuan pelancongan ni. Mereka inilah yang memainkan peranan untuk membantu travel agency yang di dalam masalah ataupun apa-apa persoalan yang mereka tidak tahu, seperti bagaimana untuk memohon grant gamelan ni. Di situlah peranan mereka yang kerajaan patut beri tumpuan lagi lah. Kalau kita tengok apabila sektor-sektor kita tengok sempadan ni kan, apabila kita bercakap isu perkhidmatan pelancongan dan isu untuk kembalikan keyakinan pelancong untuk melancong ke negara kita, ini adalah perkara kritikal yang perlu kita teliti. Jadi bagaimana kalau kita dapat lihat apabila banyak sempadan negeri sudah dibuka, seorang boleh mula melancong dan termasuk juga dengan premis-premis pelancongan seperti penghotelan, pengangkutan dan produk, di mana sektor-sektor ini mengalami masalah di mana kekurangan tenaga kerja. Kerana tiba-tiba buka sektor dan tiba-tiba ramai pula demand, ramai pelancong datang dan tetapi kita kekurangan tenaga kerja. Jadi apa cadangan atau solusi yang you nampak agar perkara ini dapat diatasi pada masa yang akan datang? Okey. Ini soalan yang bagus ya Nina. Terima kasih kerana bagi soalan ni ya. Okey, bagi saya di dalam, saya rasa pelbagai industri mengalami masalah yang sama, ya, tak kira lah daripada sektor pelancongan, pembinaan, perkhidmatan, peladangan. Mostly masalah mereka ni adalah tidak cukup pekerja asing, ya. Jadi perkara-perkara ini adalah common di dalam pelbagai sektor lah sekarang ini. Jadi untuk di dalam sektor pelancongan ni, ialah yang di hotel ni yang mengemas katilnya, buat pembersihan ni adalah kebanyakannya adalah pekerja asing. Jadi pekerja asing ni ialah kita dengar banyak dah balik kampung kan. Jadi saya rasalah ya, perlunya ada satu kesedaran bahawa yang pekerjaan seperti kemas katil ataupun pembersihan di hotel ni perlunya penglibatan anak tempatan, ya, terutamanya anak muda. Anak muda ni dia, bagi saya, dia harus belajar daripada bawah lah, ya. Belajar daripada bawah. Yalah, kita tengok di Jepun, di Korea, siapa yang bersihkan katil tu, dia dilipat katil, cantikkan, pasang cadar katil, orang mereka sendiri, orang tempatan sendiri. Kenapa Malaysia kita tak boleh macam tu? Kita perlu adakan kesedaran lah, kerana anak muda ni perlu terlibat daripada lower level management lagi, kerana ini adalah pengalaman bagi mereka supaya mereka mempunyai pengalaman yang cukup untuk sukses di dalam bidang yang mereka ceburi pada satu hari nantilah. Dan saya rasa perlunya ada satu latihan ataupun kelas yang orang kata training yang diprovidekan oleh kerajaan untuk mereka belajar berkenaan pekerjaan yang lower level management ni. Jadi contohlah yang ada kelas untuk pembersihan hotel kan. Jadi mana kelas ni kalau boleh diberi secara percuma supaya ini dapat menarik minat-minat anak muda lah, ya. Dan apabila anak-anak muda join kelas ni, saya rasa mungkin daripada situ mungkin diorang baru rasa, oh rupanya tak adalah teruk sangat, susah sangat kan buat benda ni. Jadi ini salah satu, saya rasa ni boleh dibawa untuk jangka masa yang panjang jugalah. Dan ada salah satunya solusi lagi adalah pengambilan pekerja asing daripada luar negara. Itu bagi saya itu adalah solusi yang short term lah. Dan ada lagi satu solusi yang kita boleh dapat adalah yang currently kita boleh pasti yang saya dengar lah, terdapat ramai lagi pendatang asing tanpa izin di Malaysia ni. Jadi saya rasa
instead of panggil pekerja asing daripada luar negara masuk ke Malaysia yang bakal menambahkan populasi penduduk tu, baik kita fully utilize yang mereka ada di sini. Kita buat satu program, kerajaan buat satu program pemutihan, ya. Pemutihan bagi mereka ada permit untuk bekerja, ya. Dan apabila mereka ada permit untuk bekerja dengan bayar certain fees tu, mereka boleh mengisi kekosongan pekerjaan yang kosong di dalam industri tourism ni. Baik, ini adalah perkongsian yang menarik daripada Exco Mita sendiri, iaitu Haris, dan kita dapat lihat iaitu antara cabaran-cabaran dan solusi yang kita boleh beri tumpuan untuk memperkasakan lagi sektor pelancongan kita, dan ini adalah antara isu yang akan kita bawakan dan teruskan menjelang pembentangan bajet 2023 yang akan disambung oleh rakan hos saya Nabila Khalida. Segmen Borak Anak Muda berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Borak Anak Muda, dan seperti anda tahu, pada episod kali ini kita berbincang mengenai sektor pelancongan ataupun tourism di kalangan anak muda especially, dan juga kita nak kaitkan juga dengan bajet 2023 yang akan datang tidak lama lagi. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan saja dengan tetamu kita, Haris Harahap. Okey, kita nak relatekan dengan bajet 2023 ni. Jadi dengan untuk pelancongan, insentif ataupun bantuan-bantuan yang pernah diadakan sebelum ni, pada pendapat Haris, apa yang perlu diberi penambahbaikan ataupun diteruskan, dan juga kalau ada penambahan yang Haris rasa perlu akan datang pada usul bajet 2023 nanti. Okey, baik. Terima kasih Nabila. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kerajaan Malaysia khususnya MOTAC telah memberi pelbagai insentif, ya. Jadi terdapat pelbagai insentif yang baik yang boleh didapati ataupun boleh diperolehi boleh dimohon oleh pemain-pemain industri ni, ya. Jadi kalau saya nak cerita satu-satu, memang terlampau banyak insentif yang kerajaan bagi. Dan yang seperti kita sedia maklum juga, bajet yang diberi pada tahun lepas, ya, 1.6 bilion ringgit, ya, bajet untuk tourism. Jadi antara insentif ataupun inisiatif yang saya rasa baik yang kerajaan berikan adalah, salah satunya adalah gamelan, ya, gamelan. Tapi perlu diteruskan pada tahun yang seterusnya, ya, galakan melancong ni. Okey, gamelan ni adalah gamelan untuk galakan melancong. Jadi travel agency ataupun pemain industri boleh memohon grant ni, ya. Grant ni dia akan diberi 200,000 kepada pemain industri. Jadi grant ni perlu diteruskan pada masa-masa yang akan datang, kerana ini dapat menarik lebih ramai lagi yang berminat untuk mempromosikan lagi Malaysia di mata luar negara. Dan gamelan ni sebenarnya adalah untuk promosi, ya. Jadi apabila promosi, yang saya ingin tambah sikitlah untuk penambahbaikan, ya, perlunya ada advance payment, ya, daripada Tourism Malaysia untuk mereka memulakan startup promosi ni. Kerana ialah, jika anak muda tiada modal untuk mempromosikan Malaysia di luar negara, sebab gamelan ni kita perlu selesai program baru kita boleh claim payment ni, 200,000 ni. Jadi dia 200,000 ataupun 50% lah, mana yang lebih tinggi lah. Jadi kalau kosnya 100,000, mungkin kita boleh claim 50,000, ya. Dan saya rasa perlu adanya penambahbaikan, iaitu ada advance payment daripada pihak Tourism Malaysia, supaya lebih ramai lagi yang boleh memohon, lebih ramai lagi boleh menyumbang kepada creativity of promotion lah, orang kata. Jadi promosi ni perlukan creativity. Jadi saya rasa ramai yang kreatif di luar sana. Dan
jika tiada peluang untuk mereka, ialah mereka nak promosi tapi tiada modal, jadi bagaimana dia nak promosi? Jadi saya harap ada diberi modal awalan lah, tetapi dengan syarat perlunya kertas kerja yang meyakinkan. Ya, dan salah satunya lagi yang perlu diteruskan bagi saya adalah jom cuti Malaysia, jom cuti-cuti Malaysia. Ya, ini adalah diskaun rebate sehingga RM100 ya, setiap individu. Jadi ini adalah untuk menggalakkan pelancongan di dalam negara ni lah. Jadi saya rasa perlu ditambah, kalau boleh lah, ini cadangan saya lah, perlu ditambah RM500 untuk satu keluarga lah, ya. Sebab ialah kita, contohnya anak muda lah, anak muda yang bawah 35 tahun ke bawah, mereka ada 2-3 orang anak, ya. Mereka financial waktu muda ni tak adalah banyak sangat kan. Tenaga banyak tapi financial kurang. Kebiasaan ni anak muda ni. Jadi mereka ada ramai keluarga. Jadi jika diberi subsidi ataupun imbuhan 500 untuk setiap keluarga, saya pasti mereka ni akan senang, akan berterima kasih lah kepada kerajaan untuk melancong ke luar negara, melancong ke dalam Malaysia, contohnya Langkawi, Perhentian dan macam-macam tempat lagi. Dan saya rasa 500 ni memang cukup untuk mereka, cukup bersyukurlah ada penambahan untuk mereka melancong keluar ke dalam Malaysia ni lah. Mungkin saya nak tambah sikit daripada jawapan Haris tadi, sebab kita nak galakkan ramai pelancong untuk melancong di dalam negara sendiri. Betul. Tapi mungkin kalau kita tengok data baru-baru ni, lebih banyak pelancong ke luar negara instead of dalam Malaysia. So macam mana tu nak solve this issue ni? Apa yang kurangnya di masalah ni? Okey. Baru-baru ni saya lihat di social media, ramai pelancong Malaysia lebih berminat bercuti di Thailand daripada di Malaysia ni. Jadi saya tahu masalahnya apa. Kebiasaannya masalahnya adalah kos, ya. Kos untuk pergi melancong tu. Mereka merasakan melancong di Thailand adalah lebih murah daripada melancong ke Langkawi contohnya. Ya. Sebab saya rasa, saya pastilah yang disebabkan mata wang Thailand jatuh. Tapi ini adalah advantage for them untuk pelancong boleh spend banyak di negara mereka lah. Contoh, makanan mereka pun murah, transport pun murah, hotel pun murah. Jadi kalau di Langkawi saya rasa kosnya mungkin agak tinggi lah. Makan pun orang kata mahal. Jadi saya rasa mungkin kerajaan perlu beri perhatian terhadap perkara-perkara ini, mungkin boleh tolong ataupun kawal harga ataupun beri subsidi kepada pengusaha atau pengendali pelancong ni, supaya untuk menarik lebih lagi ramai pelancong dan khususnya domestic tourism lah. Yes. Pelancong di dalam negara kita ni melancong ke Langkawi, ke pulau-pulau yang cantik. Sebab Malaysia ni banyak pulau yang cantik Sebenarnya kan. Jadi air pun biru, jadi macam pergi Maldives, baik kita pergi Perhentian kan, bagi saya lah. Jadi saya rasa ini kalau belum, untuk anak muda ataupun mana-mana di luar sana yang tak pernah lagi pergi ke pulau-pulau cantik di Malaysia ni, pergilah. Jangan pergi ke luar negara, pergi dalam Malaysia dulu. Tapi itulah nak sambung lagi ni, sebab orang bukan tak nak sebenarnya nak melancong dalam negara ni, tapi macam seperti Encik Haria cakap tadi, ialah kos. Kos. Jadi dengan ketidaktentuan ekonomi sekarang, inflasi dan sebagainya, harga-harga pun meningkat, tapi at the same time nak menggalakkan orang ramai, especially anak muda, untuk melancong domestik dalam negara sendiri. So macam mana nak balance antara dua tu? Okey, yang kita dapat kena pasti adalah yang kita tahu adalah harga makanan mahal, harga flight tiket mahal kan, harga pengangkutan mahal. Jadi saya rasa perlunya ada perjumpaan between pihak kerajaan dengan service provider pelancongan ni lah. Bincang bagaimana nak selesaikan harga barang dan kawal macam mana harga ni supaya kerajaan boleh memberikan satu subsidi kepada pengusaha pelancongan ni, dan pengusaha pelancongan ni boleh memberi harga yang kompetitif kepada end user, so that it's not too expensive for us untuk adakan domestic tourism lah, ataupun untuk melancong di dalam negara sendiri. Yalah, kita kalau boleh kita nak support tempat di negara kita kan, banyak yang cantik. Jadi saya harap kerajaan perlu berinya subsidi lah
kepada mereka-mereka ni yang pengusaha pelancongan ni untuk cuba kurangkan harga kos tu. Walaupun kita faham inflasi, tapi saya harap kerajaan ambil beratlah terhadap benda ni. Kalau tidak dikawal, saya rasa tourism industri kita akan jauh ketinggalan ke belakang. Ya, itu dia. Itu dia perkongsian daripada saudara Haris Harahap tentang keadaan ekonomi ataupun keadaan pelancongan di Malaysia yang kini mungkin ada sedikit pengurangan kerana pelancong di Malaysia lebih memilih untuk melancong di luar negara. Tapi harapnya dengan perbincangan ini ataupun discussion ini dapat menggalakkan orang ramai, terutamanya anak muda di luar sana, untuk lebih menggalakkan pelancongan domestik, harapnya lah. Baik, itu saja perkongsian untuk episod kali ini, dan untuk menonton episod penuh saksikan di astrawani.com dan juga platform digital Astrawani. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Itu saja untuk kali ini. Bye.